Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini akan menerangkan subtopik 8.2 sukatan serakan bahagian pertama bagi bab 8 sukatan serakan data tak terkumpul Matematik tingkatan 4 KSSM. Kandungan dalam video ini ialah sukatan serakan bagi bahagian julat, kuartil pertama, kuartil ketiga, julat antara kuartil, variance dan sisihan piawai. Okey, jadi dekat sini cikgu dah keluarkan siap-siap apa yang kita akan pelajari dalam video ini berserta rumusnya. Okey, jadi boleh lihat rumusnya. Standard pembelajaran yang pertama ialah menentukan julat, julat antara kuartil, variance dan sisihan piawai sebagai sukatan untuk menghuraikan serakan data tak terkumpul. Jadi dekat sini kita akan pelajari tentang julat, satu julat, dua julat antara kuartil, tiga variance dan keempat sisihan piawai. Kita akan lihat contoh 3 buku teks muka surat 219. Okey, jadi contoh 3 soalan dia diberi set data 34, 23, 14, 26, 40, 25 dan 20. Tentukan julat bagi set data ini. Okey, jadi dia bagi kita set data yang tak terkumpul ni. Kemudian dia minta kita carikan julat dia. Kita dah belajar tadi, julat ialah nilai cerapan terbesar tolakkan dengan nilai cerapan terkecil. Jadi apa yang perlu pelajar buat ialah awak scan ni, nilai ni, cari yang mana paling besar. Okey, jadi cikgu jumpa yang paling besar adalah 40. Jadi nilai paling besar adalah 40 ni tertinggi. Dan yang terendah pula ialah 14. Okey, jadi nak dapat julat senang sangat. Julat sama dengan 40 tolak 14, kita akan dapat nilai dia 26. Okey, jadi dah siap. Okey, kita pergi kepada contoh 4. Jadual berikut menunjukkan skor bagi sekumpulan murid dalam suatu kuis kimia. Okey, jadi kita soalan minta tentukan julat bagi data di atas. Untuk tentukan julat, data terbesar ataupun nilai cerapan terbesar. Kita cari nilai cerapan terbesar ialah 8. Okay, jadi pelajar awak jangan ambil bilangan murid sebab bilangan murid ni dia punya kekerapan. Julat ni kita akan tentukan berdasarkan data nilai cerapan. Jadi nilai cerapan tu ialah skor. Okay, jadi yang terbesar ialah 8, yang terkecil adalah 2. Jadi julat sama dengan 8 tolak 2 dapat 6. Okay, jadi siap. Okey, ini adalah kaedah untuk mencari julat antara kuartil. Cikgu dah buat dia dalam susunan. Dia ada 8 step. Step yang pertama ialah susun data tertib menaik. Okey, dia bagi data yang tak terkumpul tu. Dia biasanya dia akan terabur. Ada besar, ada kecil. Jadi kita kena susun data tu dulu. Okay, jadi step pertama susun data. Step kedua kita akan tentukan median. Macam mana nak tentukan median? Median adalah tengah-tengah bagi susunan data kita. Nombor yang berada pada bahagian tengah-tengah. Okey, step yang ketiga, bahagikan data dua bahagian. Sebelum dan selepas median. Okey, katakan sini median. Dia minta kita bahagikan dua. Maknanya ni bahagian sebelum. Ini bahagian sebelum dan yang lagi satu selepas median. Langkah keempat, step yang keempat, kuartil pertama, tengah-tengah data bahagian sebelum median. Okey, katakan cikgu ada set data, ini median, ini bahagian sebelum median. Tengah-tengah dia adalah kuartil pertama. Okey, seterusnya, step kelima, Q3, kuartil ketiga, tengah-tengah data bahagian selepas median. Okey, jadi dekat sini ini adalah Q3, kuartil ketiga. Jika data ganjil, median, Q1, Q3 terus diperoleh daripada data. Okey, jadi kenyataan ni nak bagi tahu kita,
katakan set data kita tu bilangan nombor dia ganjil, data dia ganjil, kita boleh terus dapatkan nilai median kuartil pertama dan kuartil ketiga. Okey, jadi sebaliknya jika data tu genap, untuk dapat median kuartil pertama dan kuartil ketiga, kita kena cari purata dia. Purata tu tak susah pun, kita tambahkan lepas tu bahagi 2. Okey, akhir sekali, untuk dapat julat antara kuartil, formula dia adalah kuartil ketiga tolakkan dengan kuartil pertama. Okey, jadi cerita panjang-panjang ni pun takkan boleh faham kalau tak buat contoh biasanya kan. Okey, jadi kita akan buat contoh, kita akan aplikasikan step-step yang kita dah senaraikan ni. Okey, ini adalah contoh 5 buku teks muka surat 220. Soalan, tentukan julat antara kuartil bagi setiap set data berikut. Okey, jadi kita baru belajar tadi nak dapat julat antara kuartil. Kuartil ketiga tolak dengan kuartil pertama. Okey, step yang pertama, susunkan data tersebut. Okey, bila awak perhatikan, data ni dah siap-siap tersusun. Jadi tak perlulah susun, salin dia. Jadi cikgu salin sekejap. Okey, lepas siap salin, kita akan tentukan median. Cara nak tentukan median, awak boleh kira semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Maknanya dia ada 11 nombor. Okey, jadi tengah-tengah dia nombor ke-13 ni akan jadi tengah-tengah dia median. Okey, jadi cara lain, cara amatur, awak potong depan belakang. Okey, potong depan, potong belakang. Potong depan, potong belakang. Macam tu, dia mesti sama. Okey, lepas awak dah potong, awak akan dapat satu nilai dekat tengah-tengah, itu adalah median dia. Okey, jadi cikgu dah dapat 13 tu median dia. Jadi saya salin balik semula. Okey, tadi soalan kata untuk dapat kuartil pertama, dia akan duduk tengah-tengah nombor data sebelum median. Okey, jadi ni nombor sebelum median, tengah-tengah dia kita tahu dia 6. Ataupun awak boleh buat potong depan belakang macam cikgu buat tadi. Potong depan, potong belakang. Potong depan, potong belakang. Awak dapat nombor 6 ni sebagai kuartil pertama. Okey, jadi cikgu pun tulis 6 ni sebagai Q1, kuartil pertama. Untuk kuartil ketiga, dia akan duduk tengah-tengah nombor selepas median. Jadi lepas awak tengok depan belakang potong, awak akan dapati 20 ni sebagai kuartil ketiga. Jadi ni Q3. Okey, jadi dah nak siap. Julat antara kuartil sama dengan 20 tolak 6 dapat 14. Okey, jadi siap. Ini jawapan dia. Untuk soalan B, kita buat cari median dulu. Okay, jadi step pertama susun nombor. Nombor ni dah siap tersusun, tak perlu susun. Kita cari tengah-tengah dia. Okay, jadi cikgu dapat 19 dia punya median. Okay, macam mana cikgu dapat? Cikgu potong depan belakang. Potong depan, potong belakang. Bilangan nombor kat depan dengan belakang mesti sama. Okay, jadi 4 nombor, 4 nombor. Jadi kita dapat median ni dekat tengah-tengah adalah 19. Okay, jadi dah dapat median 19. Kedudukan kuartil pertama berada tengah-tengah nombor sebelum median. Jadi tengah-tengah dia adalah pada bahagian 14. Dia tengah-tengah. Ini kuartil pertama. Jadi nak dapat kuartil pertama, awak kena buat 14 tambah 14 bahagi 2. Okay, dapat 14 juga. Jadi ini untuk dapat kuartil pertama. Untuk kuartil ketiga pula, dia tengah-tengah antara nombor selepas median. Jadi 20 kuartil ketiga. 20 tambah 21 bahagi dengan 2. Kita akan dapat 20.5. Jadi tolakkan. Jadi nak dapat julat antara kuartil sama dengan 20.5 ditolakkan dengan 14. Kita akan dapat nilai dia adalah 6.5. Okay, jadi siap. Ini dia punya julat antara kuartil. Kita akan beralih pada soalan C. Seterusnya soalan C, potong depan belakang. Okey, jadi kita dapati. Kita potonglah. Contoh. Potong depan belakang. Okey, kalau kita potong dua-dua nanti dah tak ada nilai kan. Jadi dekat tengah ni ada 2 nombor. Maknanya median kita berada tengah-tengah antara nombor
2,6 dengan 2,8. Kita kena cari dia punya purata. Okey, jadi untuk cari median, cari purata dia. Tapi kita nak cari julat antara kuartil. Jadi yang perlu kita tahu ialah dia punya uh, kuartil pertama dan ketiga. Okey, jadi cikgu tulis mula. Okey, jadi dekat tengah ni median. Median berada di sini. Kuartil pertama akan duduk di tengah-tengah antara 2,5 dan 2,5. Di sini kedudukan kuartil pertama. Di tengah-tengah dia. Jadi nak dapat kuartil pertama, tambahkan kemudian bahagi 2. Kita buat purata dia. Dapat 2,5. Okey, jadi untuk kuartil ketiga, awak tambahkan 2,9 tambah 3,0 bahagi 2. Awak akan dapat nilai dia 2,95. Okey, kemudian julat antara kuartil. Dan nak siap dah kerja kita. Julat antara kuartil. Kuartil ketiga tolak kuartil pertama sama dengan 2,95 tolak 2,5, kita akan dapat 0,45. Okey, jadi ini adalah julat antara kuartil 0,45. Okey kawan-kawan, ini adalah contoh 6 buku teks muka surat 221. Soalan, tentukan julat antara kuartil bagi jadual keterapan berikut. Okey, jadi dia bagi data yang dalam jadual. Agak sukarlah kita nak kira macam tadi, boleh potong depan belakang kan. Okey, jadi bila situasi ini muncul, awak boleh dapat kuartil pertama dengan rumus berikut. Cerapan ke 1/4 darabkan dengan N. Maksud dia adalah awak kena cari keseluruhan bagi bilangan murid. Okey, jadi tambahkan semua bilangan murid ni. Kita akan dapati nilai dia adalah 44. Jadi kalau kita tambahkan semua bilangan murid, dia adalah 44. Okey, jadi cikgu akan tunjuk macam mana nak dapat kuartil pertama dan kedua daripada jadual ini. Caranya adalah awak longgokkan dia. Awak buatkan dia kekerapan longgokkan. Kita dah belajar sebelum ni. 3, 5, 6, 8, 12, 7 dan 3 ialah dia punya bilangan murid. Untuk buat kekerapan longgokkan, okey, jadi kita rujuk yang bawah ni ya. Okey, jadi bilangan murid dia yang pertama 3. Nombor sebelumnya tak ada. Okey, jadi 3 tulis 3. Kemudian 3 ditambahkan dengan 5, nombor seterusnya dapat 8. Kita longgokkan dia. Kemudian 8 tambah dengan 6, nombor selepas dia dapat 14. 14 tambah dengan 8 dapat 22. Sampai akhirnya awak akan dapati keseluruhan data atau bilangan murid ini ialah 44. Okey, jadi apa yang dia cuba sampaikan dengan kekerapan longgokkan ni, dia nak cerita kat kita macam ni. Orang yang dapat markah 2 ni ada 3 orang. Jadi orang pertama, orang kedua, orang ketiga dia akan duduk dalam kolom yang pertama ni. Itu maksud dia cerapan pertama, cerapan kedua, cerapan ketiga dia akan duduk dekat kolom yang pertama. Untuk kolom yang kedua ni pula, cerapan keempat sehingga cerapan ke-8. Maksudnya dekat sini, orang yang keempat sehingga orang yang ke-8 dia akan ada skor 3. Bilangan dia ada 5 orang. Orang tu orang yang keempat hingga ke-8. Okay, jadi kalau pelajar tak percaya, cikgu lukis jari lah. Kan ada 5 jari. Maksudnya dekat sini, orang keempat, cerapan 4, cerapan 5, cerapan 6, cerapan 7, cerapan 8. Maknanya ada 5 orang dekat skor 3 ni. Okey, jadi dan seterusnya. Okey, jadi itu dah bahagian penerangan dia. Sekarang cikgu nak tunjuk macam mana nak cari julat antara kuartil. Rumus julat antara kuartil ialah kuartil ketiga tolak dengan kuartil pertama. Untuk dapat kuartil pertama, cerapan ke 1/4 darab N. Jadi buat sama-sama dengan cikgu. Q1 sama dengan. Okey, jadi kuartil pertama cerapan ke. Cerapan ni maksudnya kita bukan ambil nilai yang kita kira ni. Kita akan cerap dia daripada data cerapan ke atas. Jadi 1/4 darab dengan 44. Keseluruhan adalah 44. Dapat nilai dia adalah
cerapan ke-11. Cerapan ke-11. Maksudnya dekat sini kita akan cari orang pada kedudukan ke-11. Jadi mana kedudukan 11? 11 adalah daripada cerapan ke-9 hingga ke-14. Jadi skor dia berapa? Skor dia 4. Jadi kita dah dapat kuartil pertama. Kuartil pertama kita ialah 4. Jadi cerapan ke-11 dia duduk kat sini. Ini adalah kuartil pertama kita. Kenapa? Kerana cerapan ke-11 duduk pada skor ke-4. Okey, jadi cikgu akan kira kuartil. Okey, jadi ni bukan kuartil kedua pembetulan kuartil ketiga. Cerapan 3/4 darab 44. Okey, jadi lepas tekan kalkulator kita akan dapat pada cerapan ke 33. Semak pada jadual kita 33 berada pada skor 6. Okay, jadi ini 33 pada skor 6, dia adalah kita punya kuartil ke-3. Okey, jadi oleh itu julat antara kuartil sama dengan 6 tolak 4 sama dengan 2. Jadi dah siap. Itulah jawapan kita 2. Julat antara kuartil. Seterusnya kita akan masuk bahagian baru iaitu variance dan sisihan piawai. Variance bagi suatu set data tak terkumpul boleh diperoleh dengan menggunakan rumus variance. Ni sigma kuasa 2 ni. Okay, jadi ni rumus variance atau yang ni. Okey, jadi awak nampak dia macam pelik-pelik itu semua kan? Okey, jadi jangan risau, nanti cikgu akan tunjukkan macam mana nak gunakan. Okey, kemudian untuk dapat sisihan piawai, kalau awak perhatikan rumus dia sama je dengan rumus variance. Bezanya adalah dia ada punca kuasa 2. Okey, perhatikan ada punca kuasa 2 yang dalam dia sama dengan variance. Okey, nanti kita tengok macam mana nak guna rumus ni. Okey, kemudian yang penting lagi ialah rumus min. Untuk dapat min, min ialah purata. Hasil tambah kekerapan darab titik tengah bahagikan dengan kekerapan darab dengan skor atau data bahagikan dengan jumlah kekerapan. Okey, kita akan lihat contoh. Okey, soalan contoh 7. Tentukan variance bagi set data 2, 4, 5, 5, 6. Okey, jadi kita ada set data 2, 4, 5, 5, 6. Dia minta variance. Apa rumus variance? Rujuk sebelah kanan ni. Okey, jadi cikgu salin semula. Okey, cikgu nak kenalkan 2, 4, 5, 5, 6 ni kita anggap dia sebagai X. Okey, jadi yang semua ni adalah X. Manakala N ini merujuk kepada bilangan dia. Bilangan X. Ada berapa? Ada 5. Mana cikgu tahu? Cikgu kira 1, 2, 3, 4, 5. Jadi bilangan X dia ada 5. Jadi N ni adalah bilangan data. Data ada 5. Okey, seterusnya apakah simbol ni dekat depan ni? Okey, jadi simbol yang macam E terbalik ni adalah membawa maksud hasil tambah dia. Maksudnya kita kena tambahkan semua. Okey, X ni yang cikgu cakap tadi. X yang ni data. X bar. Dekat sini. X bar ni apa? X bar ni min. Okey, jadi rumus min dekat bawah ni. Jadi untuk selesaikan masalah ni, untuk cari variance dia, step pertama wajib cari min dulu supaya senang gitu. Jadi kita akan cari min. Cikgu buat dekat sebelah kanan ni. Okey, min sama dengan hasil tambah. Okey, hasil tambah X. Okey, jadi untuk rumus ni bukan fx, dia adalah X saja sebab dia tak ada kekerapan. Jadi hasil tambah X bahagikan dengan N. Jadi ni rumus min kita. Jadi cikgu tambahkan 2 tambah 4 tambah 5 tambah 5 tambah 6 bahagikan dengan 5. Okey, min ni macam purata lah. Jadi nak dapat purata tambah semua bahagi dengan bilangan 5. Okey, jadi dapat nilai dia adalah 4.4. Tuliskan dulu nilai dia. Jadi kita dah dapat min kita 4.4. Okey, jadi formula ni bukan guna dekat sini, ni untuk data terkumpul. Okey, jadi nak dapat min sama dengan hasil tambah X bahagikan dengan bilangan dia. Okey, kita berbalik kepada rumus variance kita. Okey, jadi gantikan hasil tambah tu maksudnya tambahkan semua. Okey, X. X yang pertama ialah 2.
tolakkan dengan 4.4 sebab itu adalah min. Lepas tu awak kuasa 2 kan. Jadi cikgu pun tulis 2 tolak dengan 4.4 kuasa 2 kan. Okey, seterusnya tambah. Kenapa tambah? Sebab ada simbol hasil tambah dekat depan tu. Okey, data yang seterusnya, X kita yang seterusnya ialah 4. 4 tolakkan dengan 4.4 kuasa 2 kan. 4 tolak dengan 4.4 kuasa 2 kan. Okey, lepas tu awak tambah lagi 5 tolak dengan 4.4 kuasa 2 kan. Okey, jadi min ni nanti cikgu padam boleh? Cikgu padam min ni tau. Min tadi dapat 4.4. Saya bila dapat min. 4.4. Okey, seterusnya ditambahkan lagi dengan 5 tolak 4.4 kuasa 2. Tambah dengan 5 tolak. Cikgu salah tulis kat situ. 5 tolak 4.4. Okey, kemudian 6 tolak 4.4 kuasa 2. Okey, cantik. Jadi kita dah tulis semuanya. Kita bahagikan dengan N. N kita ialah 5. Okey, jadi tekan je kalkulator. Awak akan dapat variance dia adalah 1.84. Jadi 1.84. Siap. Okey, jadi ni contoh 8. Tentukan sisihan piawai. Okey, jadi cikgu ada cakap tadi nak dapat sisihan piawai senang sangat. Awak cari variance dulu. Kemudian punca kuasa 2 kan. Okey, jadi step masih sama macam tadi. Step pertama. Jadi step pertama cikgu ialah cari min dia. Nak dapat min, tambahkan semua. Ni rumus min ni. Tukar dia jadi hasil tambah X bahagi dengan N. Jadi tambah 8, tambah 10, tambah 13, tambah 15. Okey, bahagikan dengan bilangan dia. Dia ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maknanya dekat sini N dia 10. Okey, jadi pelajar tekan kalkulator, awak akan dapat min dia ialah 11.8. Jadi dapat 11.8 itu min dia. Kita akan carikan variance dia dulu sebelum cari sisihan piawai. Okey, rumus kata hasil tambah X tolak dengan X min ni, X bar ni kuasa 2 bahagikan dengan N. Jadi senang sangat. Okey, jadi data yang pertama X kita kat atas ni. Ni X ni semua. Jadi 5 tolakkan dengan 11.8 kuasa 2 kan. Tambahkan dengan 7 tolak dengan 11.8 kuasa 2 kan. Tambah dengan 8 tolak 11.8 kuasa 2. Buatlah semua. Jadi cikgu dah tekan semua. Kita akan dapat 21.56 dia punya variance. Okay, jadi untuk dapat sisihan piawai, punca kuasa 2 kan 21.56. Kita akan dapat 4.643. Okey, jadi siap. Jadi ini adalah mencari sisihan piawai. Punca kuasa 2 kan variance yang telah diperolehi. Okey, contoh 9 buku teks muka surat 222. Contoh ni lain sikit. Jadual di bawah menunjukkan bilangan buku yang dibaca oleh sekumpulan murid dalam satu bulan tertentu. Hitung variance dan sisihan piawai bagi bilangan buku yang dibaca. Okay, jadi data ni tak macam tadi, dia dalam jadual. Maksud jadual ni maksudnya kan. Kalau tadi dia tulis 000 tu dia akan jadi 3 ganda. 000 1 1 1 1 1. Macam tu dan seterusnya. Apa makna cikgu dapat ni? Bilangan buku kosong ada 3 orang. Jadi ada 3 orang. 0 0 0. Kemudian bilangan buku 1 baca ada 5 orang. Jadi 1 1 1 1 1. Jadi bila nak buat tu memang banyak lah. Macam banyak sangat kita nak buat. Okey, jadi untuk kira variance dan sisihan piawai bagi data yang dalam jadual macam ni, kita pakai formula. Formula dia seperti berikut. Dia didarabkan dengan bilangan dia tu. Ada F. Kalau tadi N, maknanya N tu sekarang dia akan jadi bilangan murid bawah ni. Kita akan tambahkan. F tu apa? F tu frekuensi. Bilangan murid kekerapan dia. Jadi bilangan buku ni akan jadi X. Jadi perhatikan macam tadi,
formula ni ada X bar lagi. Jadi untuk cari min, kita kena guna formula min yang cikgu warnakan kuning ni. Jadi cikgu akan cari min dulu. Okey, jadi X. Cikgu padam, cikgu tukar tempat. Jadi X bar sama dengan min sama dengan hasil tambah 0 darab 3 tambah tempat dia tersesuai. 0 darab 3 tambah 1 darab 5 tambah 2 darab 8 tambah 3 darab 2 tambah 4 darab 2. Jadi cikgu darabkan kekerapan dengan bilangan buku tu. Kemudian cikgu bagikan dengan jumlah kekerapan. Dia kata jumlah kekerapan 3 tambah 5 tambah 8 tambah 2 tambah 2. Okay, jadi tekan kalkulator. Awak akan dapat nilai dia adalah 1.75. 1.75. Jadi kita dah dapat min. Bila dah dapat min, dah senanglah sikit. Jadi kita akan kirakan kita punya sisihan piawai. Kita akan kira variance dulu. Okay, jadi formula kata hasil tambah F. Kena darab F dulu. Maknanya dekat sini kalau kolom pertama ni F dia 3. 3 darab dengan 0 tolakkan dengan min dia. Sama macam tadi, cuma bezanya ada 3 dekat depan. Jadi cikgu tunjuklah supaya awak nampak. 3 frekuensi dia, 0 X dia, tolak dengan min dia 1.75 kuasa 2. Okey, kemudian tambahkan dengan 5. Okey, 1 tolak dengan 1.75 kuasa 2. Tambahkan dengan 8. 2 tolak dengan 1.75 kuasa 2. Jadi cikgu padam dengan 1.75. Okey, jadi min tadi kita dapat 1.75. Seterusnya tambahkan dengan 2 darab dengan 3 tolak 1.75 kuasa 2. Akhir sekali tambah 2 didarabkan dengan 4 tolak 1.75 kuasa 2. Okay, bahagikan dengan jumlah frekuensi. Iaitu 3 tambah 5 tambah 8 tambah 2 tambah 2. Jadi nak tekan kalkulator tu dia agak mencabar. Awak jangan terkeliru. Tak apa, tekan satu-satu. Tekan atas dulu pun boleh. Lepas tu awak bagikan dengan 20. Bawah tu per 20. Awak akan dapat variance dia adalah 1.2875. Seterusnya cari sisihan piawai. Sisihan piawai variance tu di punca kuasa 2 kan. 1.2875. Kita akan dapat nilai dia adalah 1.1347. 1.1347. Okey, jadi dah siap. Ini dua jawapan yang soalan itu. Yang pertama variance 1.2875 dan yang kedua sisihan piawai 1.1347. Jadi kita akan pergi bahagian yang seterusnya. Kita akan masuk standard pembelajaran kedua dalam video ini iaitu menerangkan kelebihan dan kekurangan pelbagai sukatan serakan untuk menguraikan data tak terkumpul. Maksudnya dekat sini kita akan tengok kelebihan dan kekurangan sukatan serakan ni, julat antara kuartil, variance dan sisihan piawai untuk huraikan data yang kita dapat. Okey, jadi di sini kelebihan dan kekurangan pelbagai sukatan serakan. Yang pertama, bagi kes yang wujudnya pencilan atau nilai ekstrim. Cikgu nak highlight sikit sebab ni penting. Kalau ada pencilan atau nilai ekstrim, julat antara kuartil adalah satu sukatan serakan yang lebih sesuai untuk menunjukkan taburan data berkenaan. Maksudnya dekat sini, kalau ada pencilan atau nilai ekstrim, yang lebih elok digunakan adalah julat antara kuartil, bukannya julat. Okey, jadi julat antara kuartil akan menunjukkan data yang lebih tepat berbanding julat kerana ada pencilan atau nilai ekstrim. Pencilan ni apa? Pencilan ni maksudnya ada nombor yang lain daripada data yang ada. Maksudnya satu nombor ataupun nilai ekstrim. Nombor yang tiba-tiba lebih besar atau terlalu kecil berbanding set data yang lain.
Bahagian kedua, sisihan piawai biasanya digunakan untuk membanding dua set data. Jadi kalau tadi ada pencilan dengan nilai ekstrim, kita pakai julat antara kuartil. Jadi tadi kita pakai julat antara kuartil. Sekarang kita akan pakai sisihan piawai untuk membanding dua set data. Sisihan piawai ini kita akan gunakan untuk banding. Yang mana lebih baik? Biasanya sisihan piawai yang lebih kecil akan menunjukkan set data yang lebih baik. Biasanya lah. Okey, jadi secara umumnya, sisihan piawai yang kecil menunjukkan data adalah terserak berhampiran dengan min. Manakala sisihan piawai yang besar menunjukkan data adalah terserak jauh daripada min. Okey, jadi kalau sisihan piawai kecil, nombor tu dekat dengan min, kebanyakan data adalah berhampiran dengan min. Kalau sisihan piawai besar, dia kebanyakannya jauh daripada nilai min. Min ni nilai purata bagi data yang kita ada. Okey, jadi kita tengok contoh. Okey, jadi contoh 10 buku teks muka surat 224. Hitung julat dan julat antara kuartil bagi set data 10, 11, 11, 4, 18, 18, 20, 21, 21, 25 dan 40. Tentukan sukatan serakan yang lebih sesuai digunakan untuk mengukur taburan set data di atas. Okey, jadi kita akan kira julat dulu. Julat sama dengan nilai data terbesar 40 tolak dengan terkecil. Jadi cerapan terbesar 40 tolak dengan cerapan terkecil, kita akan dapat 30 julat dia. Okey, bagi julat antara kuartil, kita buat macam tadi. Tengah-tengah dia. Okay, jadi tengah-tengah dia adalah kita potongkan depan belakang. Potong. Kita akan dapati tengah-tengah dia antara 18 dan 20. Oleh itu, kita punya kuartil pertama, kedudukan dia berada. Jadi, itu kita punya median, tengah-tengah dia. Kuartil pertama pula, dia akan berada pada nombor 11. Ini kuartil pertama. Kuartil kedua, bukan kuartil kedua, kuartil ketiga, 21. Jadi, julat antara kuartil sama dengan kuartil ketiga tolak kuartil pertama sama dengan 21 tolak 11. Kita dapat nilai dia 10. Okay, jadi soalan, tentukan sukatan serakan yang lebih sesuai digunakan untuk mengukur taburan set data di atas. Kita bandingkan 10 dan 30. Okay, julat 30 ni terlalu besar untuk menggambarkan nilai-nilai dalam set ini. 30 ni terlalu besar. Jadi julat antara kuartil pula 10. Cantiklah. Dia nombor dia berdekatan semua dengan set data yang ada ni. Jadi julat antara kuartil adalah lebih sesuai untuk mengukur taburan set data di atas. Okey, jadi buat ayat sikit. Kita ayat kejap. Julat antara kuartil ialah sukatan serakan yang lebih sesuai kerana wujudnya pencilan. Pencilan ni siapa? Aku juga cek. Nombor ni 40 ni sebenarnya dia pencilan. Sebab tiba-tiba nombor dia besar. Okay, jadi boleh tulis kat sini pencilan di 40. Okay, jadi macam yang kita dah bincangkan pada penerangan tadi. Julat antara kuartil dia sesuai digunakan bila nombor tu ada pencilan ataupun ada nilai ekstrim. Okey, jadi kita akan tengok contoh seterusnya. Okey, contoh terakhir bagi bab ini iaitu contoh 11. Jadual di bawah menunjukkan pencapaian dua orang murid dalam 5 ujian fizik. Okey, jadi yang pertama ialah Aiman, yang kedua ialah John. Ini markah ujian dia daripada ujian 1 sampai ujian 5. Salah seorang murid akan dipilih untuk mewakili sekolah dalam satu pertandingan kuis fizik. Tentukan siapa yang layak dipilih dan berikan justifikasi anda. Okey, jadi macam yang kita dah bincangkan sebelum ni. Untuk tentukan dua set data, ni kan dua orang murid kan, dua set data yang paling sesuai, kebiasaannya orang akan guna ialah sisihan piawai. Yang paling sesuai digunakan adalah sisihan piawai untuk menentukan data yang lebih baik.
Jadi kita akan kirakan sisihan piawai bagi Aiman dan juga John. Jadi cikgu kirakan min bagi Aiman dulu. Ni bahagian pertama Aiman. Jadi Aiman min dia 40 tambah 70, 90. 85 tambah 40. Okey, kemudian dibahagikan dengan N 5. Bilangan dia 5. Jadi cikgu dapat min markah dia 69.8. Seterusnya cikgu akan kirakan sisihan piawai dia. Jadi cikgu nak kira variance boleh, cikgu nak kira terus pun boleh. Kalau nak kira terus letak punca kuasa 2 ni. Jadi 40 kuasa 2 tolakkan dengan dia punya min 69.8 kuasa 2. Kuasa 2 kat luar lagi. Jadi cikgu tulis balik. Okey, cikgu dah kirakan. Okey, jadi mula-mula kita dapat min tadi 69.8. Dia punya sisihan piawai 17.67. Okey, kaedah dia sama macam step sebelum ni yang cikgu kongsikan, iaitu X dia 40. Tolakkan dengan min dia 69.8. Kuasa 2 kan, awak tambahkan semua, bahagikan dengan bilangan dia, kemudian punca kuasa 2 kan. Okey, jadi dapat 17.67. Untuk John buat benda yang sama, awak kirakan dia punya min dapat 69.8. Kirakan sisihan piawai dia. Okey, jadi ruang ni tak muat. Cikgu dah kirakan dia punya sisihan piawai. Step dia sama macam ni. Okey, jadi dapat 7.574. Kemudian kita akan bandingkan. 17.68 dengan 7.574. Mana lebih kecil? Okey, jadi yang lebih kecil sisihan piawai bagi John. Ini menunjukkan John ni markah dia lebih konsisten berbanding Aiman. Okey, jadi kita jawab John akan dipilih ke kuis fizik. Sisihan piawai John lebih rendah kerana pencapaian John lebih konsisten. Okey, ayat ni terpulang kepada awak nak buat macam mana. Okey, jadi tamatlah video ini. Terima kasih kerana menonton. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.